يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita dalam kuliah kitab Fiqhul Manhaji. InsyaAllah kitab Bidul Hidayah itu kita akan baca selepas raya nanti. Kita nak habis dulu dan video itu tergantung. Malam ni kita sambung pada muka surat 68. 68 yakni sunat wudu. Dan bincang darah itu rukun ataupun fardu wudu ataupun wajib wudu. Kemudian dia ada sunat, dia ada makruh. Kita nak bincang yang sunat. Wudu mempunyai sunat-sunat yang banyak. Sunat wudu ini banyak. Dalam kitab Fathul Mu'in dia senarai ada 66. Tapi dia campur-campur sikit lah. Dia bilang perinci itu 66. Dan yang paling pentingnya, tuan kitab Fiqhul Manhaji dia sebut hak penting-penting daripada 66. Kadang dia campur-campur jadi banyak masalah. Dia akan sebut ada 18 benda sunat. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah pada permulaannya. Sunat. Mula start ambil wudu itu bismillah. Naik basikal, naik wudu, mula dengan bismillah. Mula-mula bismillah. Macam Abi kata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya. Mana dalil? An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Anas berkata. Dalil yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, nama dia Anas, dia juga khadam Rasulullah SAW. Sebahagian sahabat Nabi SAW telah mencari air untuk berwudu. Ini cerita ngaji sambil musafir. Bila musafir, sahabat-sahabat tu cari tahu mana nak air. Itu tak ada. Kalau baik nama Nabi, tengok tahu mana ada air di ruang itu ya, cari. Tetapi mereka tidak mendapatinya. Cari tak ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adakah sesiapa di kalangan kamu yang ada air? Ramai-ramai takkan tak ada seorang pun lebih yang ada air, dia bawa air lebih. Nabi tanya di kalangan sahabat yang ikut serta dalam musafir itu. Lalu didatangkan kepadanya air. Adalah seorang dia ada yang lebih, dia bawa air. Dan baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut. Nabi saudari dia, tangannya dalam bekas yang tersebut. Seraya bersabda, berwuduklah kamu dengan nama Allah. Itu poin. Syahid dia di situ. Nabi letak tangan dia dalam bekas air. Nabi kata, sekarang kamu boleh ambil wudu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu menyebut Bismillah ketika memulakan wudu. Anas menceritakan lagi, aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari Rasulullah SAW, sehingga mereka semua dapat berwudu dengan air tersebut, dan bilangan mereka lebih daripada 70 orang. Ini cerita macam ni, nama dia mukjizat. Benda yang luar biasa berlaku kepada Nabi, nama dia mukjizat. Tuan-tuan, mukjizat Nabi ini ulama kita susun lebih 600 mukjizat. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu hari itu mana ni? Ayat sikit jadi banyak.
Kan? Jadi dah sesak ketika itu benda yang luar biasa. Daripada jari Nabi, surah ayat yang anda sebutkan tadi, ayat itu keluar, ambil wuduk, boleh cukup 70 orang. Baik. Makanan yang sedikit biasa jadi banyak. Buah kurma yang sedikit jadi sampai berjarak-jarak. Nabi mukjizat. Nabi boleh cakap dengan binatang. Nabi boleh cakap dengan pokok. Kita pun boleh cakap dengan kucing. Kita puasa dengan kucing, kita faham. Allah Allah kata push dia lari. Tak tu lah dia. Nabi pernah bercakap dengan binatang. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat di tengah padang pasir. Tiba-tiba mai seorang Arab Badawi. Badawi saya pernah cerita dalam itu, kalau tak salah ulama dia bilang kan ada masalah apa. Arab Badawi tadi, lalu dia kata apa? Dia kata ni lengkong ni siapa dia? Lengkong dengan ceramah dia sedap siapa dia? Lalu sahabat-sahabat jawab, ini adalah Rasulullah. Dia menyampaikan wahyu, pengajaran kepada kami. Kata Badawi tadi, Badawi ni kerja dia cari Allah, cari binatang yang nama Allah. Lalu Badawi tu kata apa? Aku pasal tegang, takut tak belakang beriman. Lain kalau Allah ni beriman, mungkin aku beriman. Tapi kalau Allah tak beriman, aku tak beriman. Badawi tu cakap macam tu. Lalu bila dengar lagu tu, Nabi SAW panggil. Sambil-sambil dia kata pada dia bawa datang bok di tangan dia. Lalu Nabi kata, ya Allah, wahai Allah. Nabi panggil bewak terjemah orang Melayu lama terjemah bewak pasal. Jadi dah tak terjemah tu terjemah bok lah. Wahai Allah. Allah pun jawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Nabi panggil wahai Allah. Panggilan dalam bahasa Arab. Bob jawab bahasa Arab standard. Kalau dia jawab na'am boleh, tapi labbaik kan lagi lembut. Bob berbahasa dengan sopan, dengan lembut depan Nabi. Siapa dengar? Semua sahabat yang ada di keliling Nabi dengar, termasuk tuan Bob itu sendiri dengar. Nabi panggil ya Allah. Bob jawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya, saya nak dengar. Apa tuan nak kata, saya nak dengar. Itu ada yang lain. Boleh bercakap. Dia baru tahu itu. Memang hari itu baru bercakap. Lalu Nabi tanya kepada Allah satu soalan. Man ta'bud Allah. Yang ni sembah siapa? Yang sembah siapa? Kau sembah siapa? Allah jawab, A'budullah fis sama'a arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu. Allah jawab dengan panjang. Nabi tanya sepatah, kamu sembah siapa? Allah jawab panjang. Pasal apa Allah jawab panjang? Lama kita kata ada dua pasal. Pasal pertama, Allah seronok cakap dengan Nabi. Pasal kedua, kesempatan buat kuliah tauhid pada Tuhan. Apa tu ambil gaji pakai dah. Maka tok tak kena buat kuliah pendek kaya. Saya sembah Allah. Allah mana? Fis sama'i arshuhu. Allah yang di sana, di langit sana, yang memiliki arasnya. Allah yang memiliki kerajaan langit dan arasnya dan singgasana yang tinggi. Allah itu yang saya sembah. Tuhan ya, selama Badawi tadi dia duk sembah Allah, Uzza, tokoh-tokoh yang ada di sekeliling Kaabah. Ketika itu dia dengar dengan penuh perhatian. Oh, rupanya ada lagi arash. Arash ni apa? Dia duk cari Allah yang memiliki langit dan arash. Yang kedua kata Allah yang fil ardi sabilu. Sultan, Allah yang memiliki kerajaan bumi. Bumi ini daripada ujung sana sampai ujung sini Allah punya. Kerajaan Kedah dia sempadan. Beli lagi siapa boleh.
Malaysia Said. Kerana bumi semua daripada Morocco sampai Merauke semua Allah punya. Fil ardi sultan wa fil bahri sabilu. Allah yang memiliki lautan. Kan? Lautan, daratan itu yang ada kan? Lautan dia 2/3 orang. 1/3 daratan. Daratan, lautan Allah punya. Allah itu yang saya sembah, kata Allah. Kemudian Allah yang ada al-jannah wa na'imuha. Allah yang ada syurga dan nikmat-nikmat dalam syurga. Berkata dunia mencerita sampai akhirat ada syurga sana. Allah sedia pada orang mukmin. Allah itu yang saya sembah. Allah yang ada an-naru wa iqabu. Allah yang ada neraka dan siksa. Itu jawab panjang. Nabi dah sepatah dia jawab lima angkat. Allah yang ada langit, ada bumi, ada laut, ada daratan, Allah yang ada syurga, ada neraka. Allah itu saya sembah. Itu hanya menunggu lama. Contoh hebat. Tapi hebat Nabi. Pasal Nabi boleh tanya dan Dok senang. Hormat kepada Nabi dijawab dengan bilisanin Arabiyyin, dengan bahasa Arab yang fasih. Dengan Arab fasih. Kalau kita tak baca Quran fasih, yang Quran dan Taurat. Mari kita belajar Al-Quran. Soalan Nabi yang kedua. Tadi yang pertama, man ana? Aku siapa? Yang tuan kamu tak kenal ni pun nak tanya lah, aku ni man ana? Aku siapa? Lalu Allah jawab, kamu Rasulullah. Tadi kan dia berjanji, kalau Allah dia beriman, mungkin aku beriman. Allah tu kata, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Khatamul anbiya wal mursalin, engkau adalah nabi, engkau adalah penutup bagi segala nabi-nabi dan rasul. Jawab perhatian. Tuan dia pun dengar dengan penuh perhatian. Kemudian Allah ambil kesempatan dah boleh cakap. Bukan takat dia jawab apa yang Nabi tanya, bahkan dia ambil peluang untuk ceramah motivasi sikit. Tak kata apa? Laqad aflaha man saddaqa. Beruntunglah orang yang benar beriman dengan kamu ya Rasulullah. Memang beruntung sungguh. Bahagia, ceria orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh engkau ya Rasulullah. Waqad khaba man kadzdzabaka. Rugi dan malanglah orang-orang yang mendustai engkau. Dengar lagu tu, Tuan Allah tadi dia pun, aku dah kata kalau Allah beriman, aku nak beriman. Tapi memang masuklah hati dia. Dia pun terus mengucap, bukan pasal malu Allah. Memanglah yakin dengan apa yang jelas yang dituju pada mukjizat tadi, dia pun mengucap. Dia jadi daripada asal Badawi yang biasa-biasa, penggulbah, akhirnya dia itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat yang mendapat hebat dari kita, dia dapat bintang arti kita tak tahu. Radhiyallahu anhu. Asal penggulbah, tapi dia beriman jadi radhiyallahu anhu. Baik, ini saya ambil dari kitab Sifat Atiyah. Yang ini mukjizat yang lain. Satu hari pokok sembah Nabi. Satu hari orang perempuan orang yang Badawi yang lain pula. Dia mengapa dia kata kalau boleh, kalau pokok tu Tuan boleh panggil dia mai. Tuan boleh panggil dia mai sini, saya beriman. Macam-macam lah cabaran untuk tubuh ni. Kalau saya tak mau beriman, tak apa nanti pihak-pihak dia suruh dia. Dia pun pihak. Badawi pihak kat pokok Nabi panggil. Pokok tadi bergoncang-goncang badan dia keluar. Orang kau mai terus sujud depan Nabi. Banyak lagi cerita mukjizat ini. Salah satunya malam ni kita tengok apa dia? Nabi suaya dalam bekal keluar ambil wudu 70 orang. Kalau ni 70 botol dia ambil cara sikit, cara banyak botol besar kan. 70 orang boleh selesai daripada ayat yang dibawa oleh satu orang sahaja di kalangan sahabat Nabi.
Baik, cerita panjang tu bukan syahid tak? Syahid kita apa dia? Mula ambil wudu, esok sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh dua tapak tangan. Nampak termasuk belakang sekali lah. Sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bekas air. Basuh tangan. Itu yang kita basuh pula 3 kali. 3 kali. Bila basuh 3 kali tangan? Sebelum masuk dalam bekas. Kan tangan kita tak masuk dalam bekas ayam, bekas kolak ke, bekas besar ke, bekas kecil ke. Sebelum masuk tu, elok kita basuh di luar dulu. Kalaulah confirm kata ada najis, memang kena basuh dulu. Tapi kalau tak confirm, memang sunat basuh dulu bagi muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meminta satu bekas air yang kecil yang diperbuat daripada tembaga. Kemudian dia berwuduk untuk menunjukkan kepada mereka cara berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tanya, dia ni sahabat tadi pun tunjuk buat cara praktikal wuduk Nabi, maka dia basuh dua belah tangan saya pergelangan ni 3 kali. Dia telah menuangkan air daripada bekas tersebut di atas tangannya sebanyak 3 kali, membasuh tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam bekas untuk berwudu. Tangan ni basuh di luar dulu, lepas tu baru masuk bola. Bola kita tu kalau bola kecil pun boleh, tangan dah bersih, niat dia jadi cebok. Kalau bola besar. Yang ketiga, menggunakan siwak. Ini kita dah bincang pada kita besok hidayah. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, kalaulah tidak kerana bimbang akan membebankan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersugi pada setiap kali berwudu. Jadi berdasarkan kalau tak jadi berat. Bila kalau tak jadi berat ni, makna dia sunat. Kalau benda wajib, Nabi tak kata macam ni. Nabi kata kamu kena buat macam hak benda wajib yang kita bilang senarai pada pertemuan yang baru. Maka perintah di dalam hadis ini ialah maksud perintah dalam hadis ialah perintah wajib. Kalau tidak tu, kalau tak jadi beban, sudah tentu Nabi suruh, maka perintah itu jadi wajib. Hadis ini menunjukkan bahawa bersugi adalah sunat muakkad. Itu yang ulama muakkad, sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Okey, berkumur-kumur. Bahasa Arab panggil madmadah. Madmadah, buat bayar sebut. Kita ajar mengaji Arab, dia punya makna. Madmadah. Madmadah ni macam mana yang kaifiat yang sempurna? Masuk untuk kita pupuk kocak semua-semua. Mubalaghah, semua-semua. Begitu juga istinsyak, memasuk air ke dalam hidung. Pupuk tu betul-betul isap tu sampai naik. Lepas tu istinsak, mengeluarkan air dari hidung. Baik, masa nak buang air dari hidung tu, guna tangan kanan. Nak keluar tu, nak buang apa-apa yang ada dalam hidung tu dengan tangan kiri. Sunat buat dengan bersungguh-sungguh kecuali bulan 9. Bulan puasa ni. Bulan puasa jangan puluh-puluh sangat. Sikit-sikit lah. Kalau lajak basuh, silap. Kalau kita buat sikit termasuk contoh lain. Bulan tak bukan bulan puasa, masa kita berpuasa tidak disunat mubalaghah. Masa kita tak puasa maka disunatkan mubalaghah. Jadi bersungguh-sungguh umur tu kira apa hati.
bunyi yang bergelak habis. Kita yang berhidup tu bagi semua apa yang ada sangkut di sana boleh gelak. Dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang lalu disebut, dia ambil satu-satu poin. Kan hadis ini panjang, yang ambil dalilnya. Lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan 3 cebok. Bukan guna 3 cebok, 3 kali. Kan? Kumur sekali, kali kedua, kali ketiga. Lepas tu masuk air hidung pula sekali, kali kedua, kali ketiga. Ini ada kata buat kumur sambung kali. Kumur sambung kali. Kumur sambung sekali. Pandangan yang kedua, asing-asing. Dua-dua ni, mana lebih kuat, buat asing-asing, dia lebih afdal. Hadis ini bermaksud dia berkumur dan memasukkan air ke hidung menggunakan 1 cebok air. Tetapi ia mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Kena 3 cebok buat besar sama-sama tempat. Dia masuk hidung dia stima. Kan orang kita pun dia membazirkan air. Kan tak ada apa di kolam, tidak ada kolam. Dia tapi berkolam ada dibasuh kaki ya. 6 cebok ada apa basuh. 6 cebok tu tak boleh. Basuh kaki saja 6-7 cebok. Itulah dah membazir. Membazir dilarang. Yang keenam, menyelati janggut yang tebal. Hukum dia sunat menyelati janggut yang tebal. Lepas tu kita bincang kita yang lepas, iaitu tak nampak kulit janggut. Semua tentara janggut betul semua nipis. Janggut betul dia nipis. Nampak tak nipis tak apa? Nipis ni wajib kena ke dagu. Yang tebal dia tak wajib, cuma dia sunat menyelat-nyelat. Ni kalau laki-laki. Kalau perempuan tak ada lewat. Kalau ada letak tetap masalah letak tetap masalah. Abu Daud meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, ketika berwudu Rasulullah SAW mengambil secebok air dengan tapak tangan, lalu baginda memasukkan ke bawah tulang rahangnya dan menyelati janggutnya dengan air tersebut seraya bersabda, demikianlah Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkan aku melakukannya. Nabi ambil situ, tak bawa ni, kemudian Nabi salah. Nabi apa? Beginilah Allah perintah. Mana hak Nabi buat ni, dia bukan pandai-pandai pakai agak-agak, pakai reka. Nabi buat adalah berdasarkan kepada wahyu. Yang ketujuh, sunat menyapu semua kepala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebut di antaranya, lalu baginda menyapu kepala dengan kedua tangannya yang dibawa ke hadapan dan dibalikkan semula ke belakang, iaitu baginda memulakan sapuan pada kepala pada bahagian hadapan, kemudian baginda membawa tangannya ke bahagian belakang dan sekali lagi dibawa ke bahagian hadapan di mana baginda memulakan sapuan. Sapu kepala yang sempurna. Untuk kalau tak dibuat setiap hari, kan buat setiap hari pun kita sayang ke ada yang depan ni. Sekali masuk buku ni. Jadi kalau ada masa nak buat cari pahala lebih, nak cari tambah nilai, sapu semua. Kepala, biaya, sapu semua daripada depan ke belakang, dibalik baru sekali. Sapu pula 2 ke 3. Itu cara yang afdal. Sunat sapu semua kepala. Yang wajib kena selai rambut pun dah jadi. Tapi rambut kita bincang itu mesti dalam kawasan kepala. Kalau rambut di luar kawasan kepala tak sah. Yang ke-8, menyelati antara celah-celah jari kedua tangan dan kaki dengan air. Selat jari ini, kalau jari yang biasa-biasa, yang jarak dia biasa, hukumnya sunat. Tapi kalau orang jari itu rapat kepada orang, itu hukumnya wajib. Jadi maliknya biasa-biasa ni sunat, pasal jari kita dah jarak. Menyelati jari-jari tangan
ialah dengan memasukkan jari kedua-duanya antara satu sama lain. Masalah dari kita masuk satu antara lain. Manakala menyelam jari-jari kaki pula ialah dengan digosok oleh jari kelingking tangan kiri bermula dari jari kelingking kaki kanan dan terakhir pada jari kelingking kaki kiri. Kaki jari semua ada 10, yang biasanya 10. Kalau yang kecil banyak, kalau kecil banyak tak ada lagi. 10. Tangan buat macam tu biasa. Kaki macam mana? Kaki tak payah kaki dengan kaki. Kaki dengan kaki lah. Kalau kaki ni selah guna jari kelingking kiri. Bermula dari kaki yang kanan. Semua guna jari kelingking kiri, bermula dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Ini cara yang afdal. Abu Daud meriwayatkan dan disahihkan oleh At-Tirmizi dan selain mereka daripada Laqid bin Sabra radhiyallahu anhu dengan katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku berkenaan dengan wudu. Sabda Rasulullah SAW, sempurnakanlah wudu, selatilah antara jari-jari dan berkumurlah dengan banyak secara bersungguh-sungguh, melainkan jika kamu dalam keadaan berpuasa. Ada seorang sahabat dia minta nasihat. Seorang sahabat ni Laqid bin Sabra, dia minta nasihat, Rasulullah bagi sikit untuk apa yang saya buat ni tak kena tak mana lagi. Nabi kata, kalau kamu berwudu, bagi perhatian itu beberapa perkara. Pertama, ambil wudu dengan sempurna. Lakukan ni lah ramai awak tak sempurna. Dia ambil wudu dengan cincai. Dia minta dia basuh lumai. Lumai, lumai ni kasar lah. Lumai tak cantik, dia orang kata lembut tak tu. Kita tengok kena mau pulang kena pun dia dengan gini kena kena. Dia basuh muka ya, itu tak sempurna. Kita dah baca itu hak kawasan muka dari sini sampai bawah sini, semua yang ada di muka tu bagi sempurna. Apa dari muka? Dari kening, bulu kening, mata, bulu mata, hidung, pipi, bulu paha, janggut, misai, ketuat, jerawat, apa yang ada di atas muka tu semua nama dia muka. Pastikan sampai air. Kemudian tangan kanan, kiri, kaki, itu sempurna. Yang kedua, Nabi besar lagi nak bagi cantik ni kawan tadi Laqid yang minta nasihat. Nabi besar yang kedua, selatilah antara jari-jari. Nak bagi tambah nilai, tengoklah ikut celah-celah ni. Walaupun dah kena tapi cantik tambah lagi. Jari tangan, jari kaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa? Berkumurlah dengan banyak. Bukan banyak kali, banyak kali kusina. Ini bahasa Arab panggil mubalaghah, yakni secara bersungguh-sungguh. Melainkan jika kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa jangan. Puasa ni bersih sikit lah. Yang puasa pun tak ada apa kita makanan, kita bersih orang. Kalau ada pun kena buat cara oleh, bukan cara berburuk dengan mubalaghah. Maksud sempurnalah wudu ialah dengan melakukan segala rukun dan sunatnya. Itu yang kata sempurna. Buat semua rukun yang kita bertenang. Dan yang sunat ni 18 ni. 18 tempoh kalau dia buat banyak orang, semua hak sunat kita mengaji kutip buat belakang. Itu nama sempurna. Jangan tinggal. Ada waktu yang kena tinggal. Waktu kita main sayur lambat, ayam pula tak ada. Itu buat yang wajib sudah. Kawan belakang queue ramai, kita ada lambat. Dah lawan-lawan di 3 ke 5 atau 3 orang lambat. Tak boleh. Itu baru sekali sudah. Masa tu orang belakang queue, duduk dan merokok bantu belakang. Masa tu perengkan. Sunat tu tinggal-tinggal. Jadi kalau kita yang senang-senang ni, janganlah buat cincang. Ambil kutip buat belakang yang sunat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan 3 kali. Bubuk tu bagi lama sikit 3 kali. Masuk ayam itu guna tangan kanan, buang tangan kiri 3 kali. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Al-Mustawrid, katanya aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu
Baginda telah menyelati antara jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Sahabat mengatakan dia dengar, maka dia tengok. Dia tengok dari riwayat. Ini menguatkan apa yang kita sebut tadi. Dia kata dia tengok Nabi selat kaki dengan jari kelingking kiri. Yang kesembilan, menyapu kedua-dua telinga zahir, bahagian luar dan batin, bahagian dalam, dengan air yang baru, bukan air yang telah digunakan untuk menyapu kepala. Kan telinga 4 kepala. Tadi kita sapu kepala pakai sekali ya. Dah ambil air lain pula. Ambil air lain, celup air lain, ambil sapu luar dan dalam. Ini kawasan belakang itu panggil luar, dalam guna-guna banyak rambut tu, itu dia panggil dalam. Luar dan dalam dengan air yang baru. Ibnu Abbas telah meriwayatkan Nabi SAW telah menyapu kepalanya dan kedua telinga zahir dan batin, Tirmizi, dan dia telah mensahihkannya. Menurut riwayat di sisi An-Nasai, lafaznya baginda menyapu kepala dan kedua telinganya, bahagian batin telinganya, disapu dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian zahirnya dengan kedua-dua ibu jari. Di cara sapuan yang betul, yang tepat, guna telunjuk. Ini jari telunjuk, jari telunjuk. Bahasa Arab panggil apa? Ada dua. Satu je. Bahasa Arab ni. Ini di bawah ni. Ya, kita bahasa Arab panggil apa ni? Ini di bawah. Malaysia ni Sabah. Bahasa apa dia panggil Sabah? Sabah ni dia buat tu Makiyo, Sabah tu Maki. Kan kita tak belajar ini lewat ni kan. Kita belajar dari mana? Ni tu dah. Dia apa ni? Itu Sabah atau Sabah. Kalau panggil tu ni, satu Sabah, tu Sabah, pegang tasbih. Kan? Dah tahu nak tahu ni. Jadi guna jari telunjuk ni untuk kawasan dalam. Luar ibu jari. Itu kaifiat sempurna. Tapi kalau nak kali boleh sah, tapi tidak sempurna. Sempurna dia guna jari telunjuk di kawasan dalam dan kawasan luar dengan ibu jari. Kalau azan pun masuk jari telunjuk tadi. Itu sunat kan? Ada orang azan dia tak pakai kitab pinggang, dia tak buat jari apa, sambil dia pergi ikut. Dah ikut dah, nasi pun ikut dah. Yang ada nak nari tengok orang YouTube, kacau. Pasal dia buat benda itu betul. Kita tak. Menurut riwayat dari An-Nasai, lafaznya baginda menyapu. Abdullah bin Zaid menyatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu, lalu baginda mengambil air untuk menyapu kedua telinga lain dari air yang diambil untuk menyapu kepala. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa riwayat, sapu kepala yang lain, nak basuh telinga, ambil yang lain pula. Al-Hafiz Az-Zahabi menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Yang ke-10, membasuh menyapu semua fardu wudu dan sunat-sunatnya sebanyak 3 kali dari awal. Macam basuh tangan, mulut, basuh ayam hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala, semua telinga apa, buat 3 kali. Sunat 3, salasan, meniga-niga. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kamu semua cara wudu Rasulullah SAW?" Kemudian dia berwudu 3 kali. Sayyidina Utsman kata, nak tengok hari pada mengaji cara wudu Rasul. Sayyidina Utsman mengajar orang yang tak tengok Nabi, kalau Nabi wudu cara Rasul macam ni, iaitu basuh 3 sapu dan basuh 3 kali. Yang ke-11, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Dua tu saja, tangan kaki. Muka tak payah kanan kiri, muka dia serentak.
Bukan atas ke bawah serentak. Kalau tangan kaki memang dulu yang kanan. Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, apabila kamu berwudu maka mulakanlah dengan anggota kanan. Memang sunnatnya semua kanan-kanan. Cuma orang putih ramai mula belah kiri kita. Tengok dia ajak kawan kiri kanan, kiri kanan. Kita betul kanan kiri. Bila terlibat ikut kiri kanan, kita semua mula kiri lah. Itu bawah-bawah. Sunnah dia mula kanan, baju bawah. Hadis berkenaan fardu wudu yang lalu juga menjadi dalil kepada perkara di atas. Jadi bincanglah. Yang kedua menggosok, yaitu melalukan tangan ke atas anggota ketika membasuhnya. Mazhab Maliki wajib. Akak soalan baik itu tadi dia kena gosok. Mazhab Syafi'i menggosok hukumnya sunnah dan hukumnya sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah berwudu lalu baginda melakukannya demikian, iaitu menggosok. Sahabat tu mati mereka ni. Mati Nabi buat macam mana? Dan kadang kali buat macam Nabi buat. Dia kata aku mati aku tengok memang Nabi gosok. Yang ketiga berturut-turut, yaitu membasuh anggota wudu secara berturut-turut dengan tidak putus. Sekira-kira ia membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Dalam tak wajib kita mengaji yang itu nama dia tertib. Tertib ni yang dulu di dulu, yang kemudian di kemudian. Hak ini dia panggil muwalat. Muwalat ni basuh anggota sama dengan anggota berikutnya, jangan sampai selang lama. Contohnya, saya ambil wudu di rumah tu, basuh muka. Main sapu di sini basuh belakang. Kira-kira kering dah. Kira-kira cuaca yang biasa tak ada kering dah. Ketika tu, ada wudu, tapi dia tinggal yang sunat. Dia tinggal yang sunat. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW, sebagaimana yang disebut dengan hadis-hadis yang lalu. Dalilnya mengikut apa yang Nabi buat. Itu dalilnya apa yang Nabi buat tu jadi sunnah. Mana dalil panjang-panjang dia kata apa yang Nabi buat sudah menjadi dalil. Yang ke-14, melebihkan membasuh bahagian kepala dan membasuh bahagian atas daripada 2 siku dan 2 buku lagi mata kaki di kedua-dua kaki. Ambil wudu bagi basuh lebih kawasan, bukan lebih ayam. Muka lajak di atas, lajak ke bawah. Tangan lajak sampai atas pada siku. Kaki atas pada buku lagi. Melebihkan kawasan basuhan, hukumnya sunat. Melebihkan air, hukumnya makruh. Tak kena gaya belayak tu wakaf jadi pula menjadi haram. Kalau di sungai biasa-biasa ni, hukumnya makruh. Melebihkan kawasan, lajak sampai atas, memang sunat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan diseru dalam keadaan kepala, kedua tangan dan kedua kaki mereka bercahaya kerana kesan daripada wudu. Jadi hari kiamat nanti Nabi kata umat dia akan dipanggil, tapi dia ada tanda buat Nabi. Tanda dia macam mana? Ada cahaya. Cahaya mai dari mana? Oleh cahaya ni mai daripada kesan wudu. Kesan wudu tu dia berseri-seri. Bila hari kiamat nanti akan dipanggil. Oleh kerana itu kata Nabi, sesiapa di kalangan kamu yang boleh membasuh lebih di bahagian kepalanya, maka buatlah. Dan Bukhari dan Muslim yang nak basuh lebih buat, berdalilkan Nabi kata nak buat hukumnya sunat. Kalau benda wajib Nabi tak kata begitu. Nabi kata kena buat, mesti buat. Kalau tak buat tak sepakat. Siapa yang nak Nabi cahaya, eloklah dia basuh bagi Nabi. Menurut riwayat di sisi Imam Muslim,
maka hendaklah ia membasuh dengan lebih di bahagian kepalanya dan juga atas daripada siku kedua-dua tangan serta atas daripada buku lali kedua-dua kaki. Yang ke-15, bersederhana ketika menggunakan air, tidak terlalu berlebihan dan tidak kedekut, yakni terlalu sedikit. Ambil untuk besar Jawa yang dalam-dalam. Orang fikir sangat tu tak boleh. Sebotol ni boleh lah. Kalau sejawat ni tak boleh cukup air. Jangan terlalu boros. Tapi bak sikit ni orang Melayu dia ajar. Dia tak boleh. Orang Melayu dia apa cepat jenuh ayam. Kita boleh sejuk. Boleh mandi sehari 3 kali. Modok dari sejuk seminggu. 7 hari sekali mandi. Kita buat. Jadi buat tu bawa sampai ke ambil wudu pun buat lagi tu. Ini bersederhana. Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu jubah air. Mud satu jubah. Jubah di dalam hadis ini adalah bekas 4 persegi yang panjang tepinya lebih kurang 10 cm. Jubah yang maksud ni, dan jubah kita tapi kecil sikit daripada jubah kita. Yang ke-16, menghadap kiblat ketika wudu. Menghadap kiblat. Kepala apa itu betul macam mana? Kali. Duduk. Kalau dah ramai tak payah. Jadi ini masa tenang-tenang sunat. Masa tak boleh tinggal sunat. Masa yang boleh kita setiap kita usah untuk mendapatkan pahala tambahan. Yang ke-17, tidak bercakap-cakap ketika berwudu. Pernah mengikut Rasulullah SAW. Masa wudu tu masa tak cakap. Dan kita baca doa-doa yang disebut dalam kitab Bidayah lagi. Kan masa betul tangan kata apa? Langsung kepala sabu kepala Allahumma harrim sya'ri wa bashari minna. Semoga Allahumma bayyid wajhi yawman tabyad wujuh. Masuk tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini. Dan seterusnya. Jangan bercakap-cakap. Macam mana malam ni? Lantar lawan juga. Masa tu juga anak saya bangun. Makruh. Yang ke-18, tasyahud. Tasyahud ni bukan duduk tahiyat. Tasyahud ni apa dia? Setelah selesai berwudu dan berdoa, iaitu asyhadu. Ambil perkataan asyhadu dari tasyahud. Jadi kita habis wudu lah, doa-doa yang tiap-tiap anggota yang kita bincang hari ni. Imam Rafi'i kata sunat, Imam Nawawi kata tak sunat. Tapi doa hak lepas wudu ni semua ittifaq dan dia kuat memang sunat. Habis dah wudu, tasyahud yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca tasyahud. Makna dia, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Aku menyaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Asyhadu. Biasanya kita baca asyhadu ni kalau tak bagi perhatian, dia baca asyhadu. Asyhadu. Dia bukan asyhadu. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada muazzin, Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasul pada adaan. Asyhadu anna Muhammadar, itu Rasulullah. Itu kita tasyahud, kata apa yang kita nak minta? Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadi aku ni sudah habis wudu, semoga dengan wudu tadi keluar habis kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari anggota aku ni. Dan baca kita lagi, ya Allah, minat tawwabin. Jadi aku ni orang yang banyak bertaubat. Tawwab, banyak bertaubat. Dan orang yang bersuci, bersih,
tahirin. Kita kan bersih semua anggota tadi, bukan dekat bersih anggota, minta Allah tambah lagi bersih hati kita, bersih dalaman kita daripada sifat sombong, daripada sifat mazmumah yang lain-lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah, dan segala pujian bagi Engkau. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. An-Nasai dalam bab amalan-amalan siang dan malam, Imam Nawawi berkata al-Azkar. Jadi itu semua penyusun kitab ini dia amanah dengan ilmu. Dia sebut semua tempat ambilan daripada kitab-kitab yang muktabar, yang tak perlu pertikaian. Hadis mana? Imam Nawawi memang ahli hadis. Dia cari, dia buat kitab ni semua hadis-hadis yang sahih dan hasan. Maksudnya dia ahli hadis. Orang itu kitab Fiqhul Manhaji dia rangkum sekali. Dia kitab fiqh, dia sebut berdalilkan hadis. Ya, perkara-perkara makruh ketiga boleh. Ini dan kita akan sebut kitab tiga hidayah hati. Banyak-banyak lakukan boleh diikut akhir dah. Allah kita akan puasa pada kalau bulan pada bulan boleh jatuh pada 1 bulan 9. InsyaAllah. Dan Ramadan ini dia tetamu. Kita ni kalau ke Solo tetamu, mana kita ada persiapan. Kawan kita telefon sampai rumah dia. Kawan tu kita Solo dia kan. Bila Solo dia main, kita akan siap apa yang ada. Cari kuih ni, kalau dia kata dulu lama kena beli masak ni. Dia terbesar kan, kalau dia cari masak, ini pada jam ni pada. Ini pada jam ni pada. Bawa. Saya tamu ni kita Solo. Tapi kalau tamu ni nak ambil tamu ni main tak ada. Kita tak tahu. Itu sampai untuk minggu ni saya tak tahu. Saya ada urusan di luar ni. Kita kecoh. Kita ada kecoh kita pergi luar. Kita kat mana nak keluar ni? Kita menunggukan kecoh. Dan kita tak seorang kan? Begitulah orang ni. Ramadan ni kata Nabi dia bagaikan orang mukmin seronok dengan kedatangan Ramadan. Pada hari itu seronok macam-macam persiapan fizikal yang kita perlu kepala, mentalnya nak tengok sikit. Persiapan nak puasa apa nak buat, apa dia kita cadang Ramadan kita nak buat apa. Kita buat cadang yang belum. Tentu cadang kita nak bagi dapat malam Lailatul Qadar. Tulisan sama-sama lagi kita tahun ni kita nak dapat daripada sesudah dia kata Imam Tuhan. Lepas tu kita ada berani macam mana dapat Qadar? Waktu bulan tanda Qadar salah satu ayat betul. Salah satu. Dia pun tiap-tiap kan test dah sudah. Tiap ayat dulu dah. Hari sudah ni. Ibu tak kowe bunyi apa tu tiap dah. Sampai jam malam ayat tu. Dia tak perempuan malam ni pun. Perempuan dia kata nama ayam. Dia kata kowe kuning. Perempuan dia kata tu agak ya. Tu dia tak dapat Qadar tak kan. Bukan, itu yang kita dapat. Betul ni kita persiapan nak semayang, nak munajat. Baik kita satu kita azam untuk memburu Lailatul Qadar. Yang kedua, nak qiyam. Qiyam ni apa dia? Musyrikani kata, kalau qiyam ni fariqah mu'zam. Kalau malam tu banyak, sebahagian setengah malam tu kita ada buat qiyam. Imam Nawawi kata, sedoa-doanya semayang tarawih. Saya pilih orang kan ni. Saya pilih orang. Orang kata imam dia kata itu sekurang-kurang. Ya, pasal dia kata tarawih ni hanya ada pada Ramadan, tidak ada pada yang lain. Bulan lain semua wajib lah. Ini malam ni kan tarawih siang dah tak ada. Bukan sunnah tu tidak. Jadi sekurang-kurangnya buat qiyam dengan solat tarawih.
Ini apa lagi kita nak buat? Buat rancang siap. Nak buat al-khair, benda baik. Benda baik ni sembahyang, baca Quran, apa lagi? Benda-benda baik, okey. Nak tengok muka mak. Tak boleh. Saya kita tak ada. Ada ni? Masya Allah. Tengok muka mak. Tengok muka mak ni boleh malam. Muka mak, tengok kita tua, nanti kita bertua je betul. Orang tua ni dia tu kan. Saya beza tengok dia speak dengan senyum orang. Orang speak kan senyum. Begitulah kita bertua dia masuk tak betul. Tengok muka mak boleh malam. Atau benda-benda kan? Tengok muka mak, tengok Quran, tengok apa, tengok Kaabah, tengok benda yang cari pahala dengan benda tu. Lagi apa lagi kita nak buat? Program nak baca Quran. Kita buat program kita bersih sekadar kemampuan dan banyak-banyak berdoa. Itulah kita masuk Ramadan nanti bermula dengan Allah ini kita seronok. Orang mukmin dengan kedatangan Ramadan dia rasa seronok. Tapi wajah masa berat itu bercanda dia ada apa dia tahu apa dia. Ish, Ramadan pulang dah. Tak ada wanita kan. Dia masa pandai. Macam ni bangsa asap dah. Dia bagus bayar tu. Memang bagus bayar tu pas semua. Bagus tu. Jadi itu kalau kita ada lebih tu kita punya hati tak puas sengok. Pada kita dia ada orang panggil ada gelap ni. Maka kita sengok hati kita, mudah-mudahan kita seronok dengan kedatangan Rasulullah. Jadi buat persiapan apa kita nak buat dengan fizikal kita, rohani kita nak bersedia untuk menyambut dia dan tetamu yang baik. Dia nak main dulu lah. Dia main pula. Dia bawa rombongan. Biasanya rombongan dia tu 30 atau 29. 12 hari atau 30 hari. Rombongan yang dibawa ya Ramadan. Kita marhaban, welcome ya Ramadan. Selamat datang. Kami sedia menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw